Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Okey kawan-kawan, saya akan bercakap kuat sikit sebab saya tak ada mic. Supaya sampai apa benda yang saya nak kongsi dengan kawan hari ni. Okey, saya nak cerita hari ni tentang kuliah saya di Darul Shifa. Kau tahu tak tentang Darul Shifa? Darul Shifa Bangi. Darul Shifa ni adalah satu pusat rawatan Islam yang telah macam mana nak kata, apa nak sebut kata dia, yang telah dibina oleh Allahyarham Tuan Guru Datuk Dr. Harundin dan bersama rakan-rakannya. So sekarang ni Tok Guru dah tak ada. Dia ada jawatan kuasa, dia pengurusi dia Ustaz Abdul Rahman dan lain-lain. So saya adalah grup yang ketiga-tiga, saya dan bersama anak saya yang sulung. Dan setiap minggu hari Isnin, malam Selasa, petang, maghrib bersama, kita orang akan pergi ke Darul Shifa Bangi itu untuk memulakan kuliah daripada maghrib sampailah 10:30. Dan rutin kelas ni adalah solat jemaah maghrib bersama, dan lepas solat maghrib, solat hajat, kami akan bersama-sama pelajar grup ketiga-tiga yang dekat 100 orang untuk baca Yasin, dan kami akan baca doa-doa daripada Ruqyah Asas 1, 2, 3, 1 atau 2 atau 3, dan Ruqyah ni kita akan hafal, dan itulah yang akan ditasmik. Dia ada tempo-tempo tasmik dia. So sebenarnya hari ni saya nak cerita pasal ni sebab apa saya nak yang lepas Ustaz ada sebut kita orang minggu depan last kelas 20 hari bulan ada tasmik herba, tu tasmik yang last, dan Ustaz ada kata bolehlah tolong war-warkan promosi dengan kawan-kawan sesiapa yang berminat untuk ke grup yang ke-34 pula, untuk sama-sama belajar kuliah di Darul Shifa ni, untuk belajar ilmu-ilmu ni lah, ilmu-ilmu pengajian pengubatan Islam. Okey, kawan-kawan semua, saya sangat menggalakkan kawan-kawan umat Islam untuk join Darul Shifa ni. Sebab apa? Sepanjang setahun saya study di Darul Shifa, setiap minggu saya cuma miss 2 kali je sebab saya pergi umrah kan. So far saya tak pernah miss. Saya memang niat dari mula memang nak attend semua kelas walau apa ujian cabaran, sebab dari Sepang ke Bangi ni lebih kurang 1 jam. 1 jam. Kadang-kadang ada beberapa kali tu hujan lebat kan. Tapi saya memang niat tak nak ponteng langsung. Alhamdulillah Allah permudahkan. Cuba 2 kali saya tak attend sebab saya pergi umrah, tapi lepas tu saya tak pernah miss kelas. Jadi kenapa saya nak promosikan untuk kawan-kawan join pengajian pengubatan Islam di Darul Shifa ni? Pertama sebab ilmunya memang sangat bagus, dan ia semua adalah dari ilmu ni adalah daripada Tok Guru Tuan Guru Datuk Dr. Harundin. Memang sangat bermanfaat untuk kita semua. Bukan semestinya bila kita habis ni kita nak jadi perawat. Kalau jadi perawat lagilah bagus, memang sangat-sangat digalakkan. Sebab apa? Kalau menurut Ustaz tu, masa kita orang belajar tu, memang dah sangat kurang perawat. Sejak Covid memang sangat kurang perawat, sebab ada yang meninggal dunia, ada yang dah berusia, ada yang memang habis tapi diorang dah kerjaya lain, macam itulah. Jadi memang Darul Shifa ni memerlukan lagi perawat. Okey. Dan yang paling penting untuk diri kita, untuk kita sebagai umat Islam ni, ilmu-ilmunya memang sangat bagus kawan. Sebab bila kita belajar tu, dia ada sediakan buku. Ni buku-buku dia, bukan biasa-biasa punya buku. Ada 5 jilid buku, start daripada yang basic. Dia terangkan tentang sikap seseorang perawat tu. Itu memang Islam ajarlah. Mesti ikhlas, mesti ciri-ciri seorang mukmin lah. Kena ada ciri-ciri seorang mukmin. Ni dalam buku 1, dia ada mukadimah, semualah cerita tentang background background Darul Shifa semua. Banyaklah. Lepas tu dia ada cerita tentang air kan, kita baca doa pada air. Kenapa? Dia memang ada kisah di sebalik air tu. Ada kajian yang menunjukkan bila kita bacakan doa pada air tu, dia memang baik. Sebab itulah air Zam-Zam tu antara air terbaik. Sebab apa? Kat situ orang sentiasa mengaji, sentiasa berdoa kan. So air Zam-Zam tu, doa tu dia syifa.
Doa-doa, baca ayat Al-Quran tu adalah syifa, penyembuh untuk kita. Dalam buku 2 ni, buku 2 dan juga buku 3 ni dah masuk bahagian rawatan untuk kalau sekiranya ada sakit-sakit yang berkaitan dengan sakit dunia lah, macam kolesterol ke, apa, demam ke, tersedung, asma, semua dia ada list kan dalam ni. Dia ada list kan penyakit-penyakit tu. Lepas tu apa herba yang berkaitan yang boleh digunakan untuk merawat. Tapi apa-apa hal pun kalau sakit-sakit fizikal ni kena jumpa doktor dulu. Lepas doktor diagnose, lepas tu ikhtiar boleh datang ke pusat rawatan Darusshifa ni. Okey, so tu buku 2 dan buku 3. Kalau buku 4 ni pula dia tentang dia dah mula masuk bahagian penyakit rawatan rohani. So gangguan emosi dan makhluk halus kan. Okey, itu hanya ada di Darusshifa. Makhluk halus tu memang wujud kan. Dan kadang-kadang pesakit-pesakit bila pergi ke hospital dia ngadu sakit macam-macam, tapi doktor cek tak ada apa-apa. Itulah yang peranan Darusshifa ni. Itu yang paling utama. Doktor tak boleh nak kesan, tapi bila kita cek, rupanya ada gangguan memang tak boleh kesan lah dengan perubatan moden. So buku 4 dan buku 5 ni memang dikata sini sihir. Memang sangat-sangat ni. Lepas tu dia ada, kita orang dah mula hafal ruqyah asas ketiga kat sini. Yang ruqyah asas ketiga ni lebih kepada ayat-ayat yang untuk mengelakkan gangguan jin dan sebagainya lah. So itulah dia konten-konten dalam perubatan Islam. Memang sangat bagus untuk diri sendiri dan untuk kalau kita nak bantu, boleh jadi perawat kan, bantu-bantu orang yang terkena gangguan. Jadi banyaklah ilmu-ilmu yang kita dapat bila kita attend. Macam saya sangat seronok. Pertama ialah saya dalam usia saya dah 50 years ni, bila saya pergi tu, kami memang, dia bukan biasa-biasa, kami memang kena ada uniform, dia ada disiplin dia. Walaupun taklah macam kat kampus kan, kami kena pakai tudung warna putih. Tudung putih ni memang wajib kena pakai uniform. Orang lelaki pakai baju kemeja putih, dan juga orang perempuan tudung putih dan baju jubah hitam. Dia ada uniform dia, ada tag dia. Lepas tu kena ada attendance dia, sebab kalau tak ada attendance nanti tak convo. Okey, attendance dia dia akan scan cop jari ni. Memang masuk kan keluar. Memang itu dia punya disiplin dia. Dan bila masuk tu kita kena solat maghrib berjemaah. Lepas tu sampailah isyak, ada zikir-zikir yang kita amalkan, terutama ni lah ayat surah Yasin, Al-Fatihah 7 kali, dan lain-lain tu ruqyah asas tu sebab kita disuruh hafal. Kita ada ujian tasmi' ruqyah asas pertama, kedua dan ketiga, dia ada tarikh dia. Dan last kali macam kami ni, last kelas adalah minggu depan 20 hari bulan Februari. Tasmi' herba secara berkumpulan. Tasmi' herba tu itulah yang kita orang kena study buku 2 dan juga buku 3. So itu last kelas. Lepas tu supaya ilmu tu sentiasa berjalan, jadi kita orang digalakkan untuk join, untuk buat praktikal, kena pergi mana-mana pusat rawatan dan join lah, supaya ilmu tu sentiasa kita akan ingat lah. Bila praktikal kan, practical makes better. Practice makes better. Sebab itulah lebih kurang dah lupa pula dia punya peribahasa dia. So itulah, saya sangat promosi kawan-kawan semua, jom join ni pengajian pengobatan Islam di Darusshifa. Darusshifa ni pun dia pernah ada diskusi dengan KKM, Kementerian Kesihatan pun mengiktiraf dia memang ada dia punya office dia khas untuk Darusshifa. Dulu pernah dia, tapi sekarang saya tak tahulah, tak pastilah, wallahu alam. Tapi KKM pun mengiktiraf ya Darusshifa. Darusshifa ni adalah antara pusat rawatan Islam yang diiktiraf, dan dia adalah amal-amalan dia adalah semua berdasarkan daripada ayat Al-Quran. So itulah, saya sangat promosi, galakkan kawan-kawan semua untuk join Darusshifa. Untuk mengetahui lanjut, kawan-kawan semua boleh Google dalam Google tentang ni
Okay, ni bagnya dia. Bag dia kan bagi kita dia akan berikan bag dan juga buku-buku ni, uniform dan sebagainya. Yurannya hanyalah 750 setahun, boleh bayar ansansu. So itulah kawan-kawan semua, jangan lupa pula tengok Google tentang Darul Shifa. Okey, ini buku dia. InsyaAllah untuk video akan datang saya akan kongsikan ruqyah asas 1, 2 dan 3 saya akan baca. Saya akan buat video untuk nak bagi tahu kawan-kawan apa dia ruqyah asas pertama, kedua dan apa yang saya pelajari sepanjang study saya di Darul Shifa. Saya bukanlah macam niat nak jadi perawat Islam sangat bukan, sebab usia saya pun dah 50 kan, tapi ni lebih kepada ilmu yang saya nak amalkan. Saya nak amalkan sendiri. Kalau ada orang perlu bantuan, insya-Allah lah. Kalau tak, memang saya nak amalkan sendiri kan. Banyak nak pengetahuan daripada pembelajaran saya di Darul Shifa. So sekianlah perkongsian saya. Saya harap kawan-kawan semua minatlah nak join Darul Shifa ni. Okey, nah apa-apa soalan boleh tanya dalam komen. So sekian dulu untuk video kali ini. Harap memberikan input yang bermanfaat dengan kawan. Jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ila liqa.